Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita bersyukur dalam nikmat ini kita masih lagi diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama meneruskan amal ibadah, kerana ramai sekali orang yang masih lagi Allah Ta'ala berikan kehidupan namun hati mereka tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kehadiran kita ke rumah Allah hari ini bertitik tolak daripada rasa syukur, kerana dah macam-macam dah Allah beri pada kita. Dah banyak sangat makanan yang kita makan, dah banyak hari dah kita tidur. Jadi tak layaklah kalau kita tak nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pagi ini insya-Allah akan kita lihat ibrah ataupun kisah di sebalik satu perang yang sangat hebat. Tajuk ini ialah ibrah perang Tabuk. Sebelum kita nak faham perang Tabuk, iaitulah perang demi melawan kekuatan tentera Rom. Yang kita kenal tentera ni dah biasa berperang. Rom ini kerajaan yang dah memang biasa berperang, kuat. Rom Timur, Rom ada dua, Rom Timur, Rom Barat. Yang Nabi perang ini ialah Rom Timur ataupun Byzantine. Lalu berlakulah satu peristiwa di mana Nabi SAW terhalang untuk masuk ke Mekah selepas Fathu Mekah itu untuk dibuat apa? Sebelum tu untuk buat apa? Untuk buat umrah kan daripada Madinah. Jadi Nabi sampai di kawasan yang kita pergi ziarah, iaitu Hudaibiyah. Nabi dihalang untuk masuk ke Mekah, menyebabkan terpaksalah menandatangani satu perjanjian yang sahabat nampak macam berat sebelah. Sebab secara zahirnya memang nampak berat sebelah perjanjian Hudaibiyah. Yang paling jelas ialah mana-mana orang Madinah ataupun orang Islam yang masuk ke Mekah, tidak ada jaminan untuk mereka boleh balik dengan selamat. Tetapi kalau ada orang Mekah ataupun orang kafir Mekah yang pergi Madinah, maka orang Madinah wajib pastikan mereka balik dengan selamat. Nampak berat sebelah, tapi atas kebijaksanaan Nabi SAW, kita beriman semua Rasul fatana, bijaksana. Maksudnya apa? Pemikiran mereka melangkaui pemikiran orang lain. Kita tak boleh fikir tahap yang Nabi fikir. Maka Nabi setuju dengan perjanjian ini kerana Nabi nak fokus pada apa? Pada gencatan senjata 10 tahun. Yang tu Nabi nak. Maknanya dah ada jaminan takkan ada peperangan lagi antara Makkah Madinah, takkan ada peperangan antara orang Islam dengan musyrikin ataupun Quraisy di Mekah selama 10 tahun. Ini bagus. Maknanya macam mana pun takkan ada peperangan. Yang tu Nabi fokus. Lalu Nabi pun terpaksalah balik semula ke Madinah, dan tahun depan tu barulah boleh datang untuk umrah. Itu pun berapa hari? 3 hari je. Jahat orang kafir ni. Nabi layan juga. Maka tuan sekalian, tahun yang dikatakan tempoh itu digunakan oleh Nabi SAW untuk meluaskan dakwah di luar tanah Arab. Sebab dah dakwah banyak kawasan dah. Tapi sekarang ni nak cuba sampaikan dakwah di luar kawasan yang biasa, maka Nabi cuba berdakwah kepada raja-raja luar. Sebab itulah dipilih Heraklius ataupun kerajaan Rom Timur ketika itu. Maka kaedah yang Nabi gunakan ialah Nabi hantar surat. Nabi hantar surat dengan utusannya untuk disampaikan kepada kawasan-kawasan ini. Mudah-mudahan Rom akan tunduk pada Islam, akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dihantarlah seorang sahabat yang merupakan utusan Nabi SAW, iaitu Al-Harith bin Azdi atau bin Al-Azadi, dua nama, dua pandangan. Al-Harith ini dihantar untuk bawa surat. Tapi bila sampai di Busra, ternyata telah pun ditangkap dan dibunuh pula oleh Syurahbil bin Amru. Orang kafir lah. Syurahbil tangkap, ikat dan bunuh utusan Nabi SAW. Pada zaman itu ataupun ketika itu, sampai sekarang pun duta tak boleh dibunuh. Duta tak boleh dibunuh.
Mana-mana kerajaan yang tangkap dan bunuh duta, bererti ia ialah pengisytiharan perang. Perbuatan tu diterjemahkan sebagai nak perang, nak cari pasal. Tuan-tuan sekalian, dalam maqasid syariah ada 5 benda yang dijaga oleh agama. Bila seseorang itu beriman kepada Allah, maka 5 benda ni terpelihara, syarak pelihara melalui undang-undang syarak. Apa dia? Nyawa. Maknanya tak boleh ada orang ambil nyawa dia. Siapa yang bunuh akan ada implikasi undang-undang. Kalau sengaja, bunuh balik orang tu. Kalau tak sengaja, akan dapat diat, akan dapat pempasan yang sangat banyak. Yang kedua apa selepas nyawa? Tak ikut susunan pun tak apa. Akal. Seseorang tak boleh, akal ni satu benda yang sangat dijamin oleh syarak. Tak boleh merosakkan, tak boleh dirosakkan. Semua syariat yang Allah turunkan sangat menjaga syarak. Tak akan buatkan orang jadi tak betul lah seumpamanya, dan menjamin keselamatan akal. Yang ketiga ialah harta. Juga sesiapa yang bernaung bahawa Islam, harta mereka tu ada tempat dia, tak boleh dirampas. Bahkan siapa yang mencuri secara terang-terangan, kalau cukup syarat boleh potong tangan. Wajib dipulangkan kalau curi. Kalau pinjam wajib bayar. Kalau curi kena ada hukuman dan sebagainya. Harta dijamin. Kemudian keturunan. Keturunan pun dijaga oleh Allah SWT oleh undang-undang Islam. Maknanya hanya anak yang dilahirkan dari rahim yang dinikahi sahaja boleh dinasabkan kepada siapa yang bernikah dengan rahim tersebut. Dengan pengiktirafan itu, barulah orang tadi boleh mewarisi harta, boleh menjadi orang bawah wali orang tersebut. Dan yang kelima ialah maruah, sangat dijaga oleh Islam. Jadi 5 ni nombor 1 nyawa. Sebab itulah saudara sekalian, dalam pertimbangan fiqh, nyawa nombor 1 sekali. Kita semayang fardu, tak boleh batalkan solat, tak boleh, haram. Tak boleh berhenti dengan sengaja. Siapa dah mulakan ibadah fardu, tak boleh berhenti. Puasa Ramadan, tak boleh kita putus tengah jalan, sengaja tak boleh. Puasa qada pun tak boleh kalau qada Ramadan. Semayang subuh pun tak boleh berhenti tengah-tengah dengan sengaja. Tapi kalau ada orang lemas sebelah kita, ada orang jatuh sebelah kita, baru boleh berhenti, sebab nyawa. Itu nilai nyawa dalam Islam. Jadi bila nyawa seorang utusan diambil ataupun dibunuh oleh orang kafir, Nabi tak boleh terima. Sebab ada setitik darah tu ada harga dia. Setitik darah tu ada harga dia. Kan Allah sebut kan, telinga dengan telinga, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Setiap satu yang ada di badan ini ada harga di sisi Allah. Jadi kalau dah sampai tumpah darah, sampai mati tu, Nabi SAW nak tuntut bela. Maka Nabi mengumpulkan tentera-tentera Islam di Madinah. Nabi bentuk pasukan. Perang Mu'tah ni menjadi perang yang berlaku lebih kurang Jamadil Ula tahun 8 Hijrah. Tahun 8 lah Nabi wafat, tak lama kan, ni cerita dah hujung-hujung ni. 8 Hijrah Nabi bentuk pasukan untuk menuntut bela kepada kematian Al-Harith, seorang utusan yang telah dibunuh oleh puak-puak pengikut Rom. Yang bunuh tu bukan orang Rom, cuma musyrik Arab yang bernaung bawah Rom. Syurahbil ni Arab. Lalu Nabi berjaya bentuk pasukan yang terdiri daripada 3,000 orang tentera. Dan dalam sejarah Islam setakat itu, sejak Badar sampai Mu'tah, itulah yang paling ramai. Memang tak ramai pun tentera Islam, itulah yang paling ramai pun. Itu je yang ada. Maka Nabi SAW melantik seorang panglima yang merupakan bekas ataupun yang merupakan anak angkat Nabi SAW. Perang Mu'tah, Nabi melantik siapa? Zaid bin Harithah. Dan perang Mu'tah ini Nabi buat 2 benda yang Nabi tak pernah buat. Iaitulah pertama, Nabi lantik 3 panglima sekaligus, 3 orang sekaligus. Yang kedua, Nabi tak pernah berkhutbah, tak pernah sebut tentang kematian panglima. Nabi tak pernah sebut, kalau tak pernah. Tapi dalam taklimat perang Mu'tah, sebelum Nabi lepaskan tenteranya pada hari Jumaat, Nabi tak pergi. Perang Mu'tah, perang yang Nabi tak pergi bersama. Nabi ada urusan di Madinah, Nabi tinggal di Madinah. Perang Mu'tah Nabi tak pergi sekali, Nabi hantar tentera. Lalu dilantik siapa? Pertama ialah Nabi lantik Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Yang kedua, siapa panglima kedua? Ja'far bin Abi Talib. Ini orang ada kaitan dengan Nabi SAW, ataupun Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bersayap. Nanti kita cerita kenapa nama dia sayap.
Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga siapa? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Saya tak tahulah kenapa. Tuan-tuan perasan tak bila kita sebut nama sahabat ada rasa lain sikit, kan? Abdullah bin Rawahah, sebut nama sahabat dan tabi'in ini ada rasa lain, ada rasa manis. Kalau kita pergi umrah, pergi dekat makam mereka, kita rasa lain. Sebut nama sahabat ni ada roh yang yang buatkan kita hiba, sebab rapatnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 orang Dengan Nabi berkhutbah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai Zaid gugur. Nabi tak pernah buat macam ni. Nabi tak pernah sebut penggantian panglima. Nabi tak pernah menyebut kalaulah ni gugur, tak pernah. Inilah kali pertama Nabi sebut. Andai Zaid gugur, maka akan digantikan oleh Ja'far. Dan andai Ja'far gugur, maka akan digantikan oleh Abdullah. Itulah ucapan Nabi SAW. Tak pernah Nabi lantik 3 orang sekaligus. Dan tak pernah Nabi cakap macam tu. Tak pernah Nabi lantik panglima, Nabi kata kalau dia matikan. Tak pernah lagi. Tak pernah. Tapi inilah kali pertama. Maka berlepaslah mereka pada hari Jumaat waktu duha ke medan Mu'tah. Jauh Madinah pergi. Mu'tah ni kat Jordan. Mu'tah dekat Jordan, kat Syam lah. Syam tu meliputi Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Itu Syam. Kan sebelah tu kan dah Europe. Dah dekat dengan kawasan orang-orang kawasan orang-orang putih lah. Bila atas dah atas tu kan. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, maka bukan Europe, kawasan atas yang dekat dengan orang putih, kawasan Rom Timur. Maka sampailah masanya dilepaskan semua petentera tadi, 3,000 orang tadi, diketuai oleh Zaid bin Harithah. Ada cerita kecil di mana Zaid dan Ja'far dia pergi macam Nabi suruh, tetapi Abdullah pergi lambat sikit. Yang ketiga tu dia pergi lambat sikit, lewat pada orang lain. Maka Nabi tanya dia, kenapa tak pergi sekali? Sebab tu dah duha, dah nak tengah hari dah. Duha yang hujung, dah nak Jumaat. Abdullah nak semayang Jumaat dengan Nabi SAW, baru pergi. Nabi suruh pergilah, lepas habis Jumaat pergi terus. Sampai di Ma'an, di kawasan yang mereka berhenti untuk berpengkalan di situ, sekitar sebelum Mu'tah. Maka sampailah berita bahawasanya bilangan tentera Rom yang akan mereka perangi di Mu'tah ini ialah 200,000. Diorang ada 3,000 je. Diorang tak tahu berapa tentera. Nabi tahulah kan. Mungkin Nabi tahu sebab tu Nabi lantik 3 orang. Tapi mereka tak tahu. Dan bila sampai maklumat bahawasanya bila Nabi dah siapkan tentera di Madinah untuk tuntut bela kematian Haris, spy Rom beritahu kat Raja Rom, mereka nak serang Madinah, nak serang kita. Rom buat tentera yang besar, diorang memang dah expert, 200,000. Lalu berita Rom buat 200,000 tu sampai juga ke Islam. Jadi tak ada siapa-siapa takut. Cuma ada seorang tentera yang bangun dan bertanya pada panglima, boleh tak kita ada cara lain untuk selesaikan isu ni? Boleh tak kita hantar surat pada Nabi ke Madinah? Kok ada cara lain lagi? Bukan tak nak perang, mereka berani. Tapi cadangan itu, terus Abdullah bangun dan berkhutbah. Dia kata, demi Allah, apa yang kamu takut ni, bukan takut, tapi dia kata apa yang kamu duk risau ni ialah apa yang kita cintai, iaitu syahid. Apa yang kamu takut ini ialah apa yang kita cintai, iaitu syahid. Dia kata Abdullah, dalam hadis yang banyak ada dalam Bukhari Muslim, kita berperang bukan kerana banyaknya tentera, bilangan tentera. Satu. Yang kedua, kita berperang bukan kerana kelengkapan. Tentera Islam mana pernah advance? Tak pernah advance lagi lah. Memang sentiasa bawah pada par, add par pun tak. Yang ketiga, kita berperang kerana Islam yang dengannya kita dimuliakan. Tuan-tuan tahu tak, sebab Islam lah kita ni buat benda ni. Sebab kita Islam lah kita boleh datang rumah Allah. Rumah Allah ada di mana-mana, dekat Rincing Ulu, Rincing Hilir ada. Berapa orang yang datang? Berapa orang yang sembah Allah pagi ni? Berapa orang yang sujud pada Allah pagi ni tepat pada masa ni? Tak ramai. Islam lah yang menyebabkan kita salah seorang daripada orang tu. Maksudnya ada yang belum Islam, mereka masih lagi mungkin tidur. Ada yang belum Islam, mungkin mereka tengah buat apa-apalah. Tapi kerana Islam, kita datang sini. Jadi itu kata Abdullah, kita berperang kerana Islam yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah. Semua tu radhiyallahu anhum, tuan-tuan sekalian, semua tu sahabat Nabi. Maknanya kerana mereka Islam lah mereka dapat title tu, radhiyallahu anhum. Mereka sahabat Nabi, mereka boleh bersama dengan Nabi SAW. Disebut tentang mereka. Dan kita pun cerita pasal mereka. Nampak itu yang Abdullah cakap.
Kita berperang bukan sebab apa? Sebab Islam aja. Sebab Islam itulah kita dimuliakan oleh Allah SWT. Maka naiklah semangat semua tentera tu untuk berperang dengan 200,000 orang di Mu'tah. Maka perang ni berlaku berhari-hari. Perang ni dia tak berlaku sehari biasanya. Dia akan berperang berhari-hari lah, especially bila perang tu besar. Kita ada bekas tentera pegawai-pegawai kanan di sini. Kalau perang dulu-dulu, dia perang siang aja. Siang aja. Malam ialah masa merawat, masa apa semua. Dia berhenti. Bila sampai matahari benam, dia berhenti. Dia takkan berperang. Dia macam itulah dia punya sifat dia. Dia ada juga serangan malam, tapi lazimnya malam tu masing-masing tidak berperang. Dia siang tu berperang. Maka tu sekalian, hari pertama 3,000 tentera Islam yang berperang dengan penuh semangat. Tentera Islam dia berperang sebab nak mati. Dia lain macam sikit semangat dia. Tentera kafir dia bertahan untuk tak mati, nak balik rumah jumpa anak isteri. Tentera Islam tak. Pergi tu memang nak mati, bukan nak bunuh diri, nak mati. Kalau hidup bagus, mati lagi bagus. Itu tentera Islam. Kenapa hidup bagus? Sebab dia boleh melenyapkan musuh Allah. Peperangan ialah perkara yang Allah saksikan. Mereka tentera Allah, sayap-sayap Allah. Jadi mereka berperang sambil menyedari dan yakin bahawa Allah sedang melihat mereka mempertahankan agama. Tu yang bagi dia semangat tu. Allah tengah tengok kita ni. Ibarat kalau agung kita dia kata, okey, tolong angkat sampah, saya nak tengok siapa angkat sampah. Semua songok sebab agung tengok gitu. Agung nak bagi sesuatu. Semua orang semangat sebab agung tengok. Ni Allah tengok. Allah melihat sekumpulan lelaki mempertahankan agama Allah. Maka mereka bangga dengan Allah. Sebab Allah melihat mereka tu, mereka perang. Terus sekalian, hari pertama menang, bukan menang. Ramai tentera Rom yang gugur. Hari kedua, ramai Rom gugur. Ketiga, ramai. 4 sampai hari kelima. 5 hari pertama peperangan Mu'tah, habis tentera Rom. Ramai yang mati. Bukan habislah. Daripada 200,000 tu, ramai yang mati. Lalu, sebenarnya, sejak hari pertama lagi, biasalah setiap tentera ada unit risik. Risikan Rom mencari apa sebab mereka boleh menang ni. Macam mana mereka boleh bertenaga, mereka boleh melawan kita sampai kita hilang langkah juga. Maka setelah dibuat postmortem oleh perisikan Rom, didapati bahawasanya Islam ni menang dah 5 hari sebab dia bangun pagi. Tuan-tuan sekalian, kita dah ada kat sini dah pagi ni. Tengok, perasan tak? Kita dah ada kat sini dah. Matahari tu sebelum dia keluar, kita dah bangun dah. Sebab ni ufuk. Subuh tu apa? Matahari berada 18 darjah. Ni ufuk, ni sudut punya bearing 18 darjah. Matahari kat sini. Belum keluar matahari lagi. Baru 18 darjah, dia akan keluarkan cahaya fajar yang putih dekat kaki langit semua tu. Itu fajar. Bila cahaya tu putih semua, dia panggil fajar sadiq. Maknanya itu cahaya sebenar. Belum matahari keluar, ada lagi 18 degree of bearing tu. Orang Islam bukan baru bangun, dah ada dekat masjid. Kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur kita kat situ. Kita kena bersyukur kita dekat situ. Maknanya jangan kata bangun pagi, fajar tu dah ada kat rumah Allah. Ini yang orang Rom tak boleh. Mereka bangun duha kot, pagi baru bangun. Kan, pagi baru nak siap-siap. Kita dah ada kat rumah, dah bersiap dalam saf. Maka kata perisikan, kita kalah sebab inilah. Dia orang pagi-pagi tu belum isyraq, belum pukul 7 lagi dah bertenaga, dah siap pakai baju dah. Dah siap dah. Itu punca pertama, maknanya orang Islam bangun pagi. Yang kedua, setelah mereka kaji lagi, orang Islam ni selain bertenaga, mereka ada kelemahan di mana mereka solat. Ada solat subuh. Lalu pada hari yang ke-6, mereka buat 2 strategi. Saya pendekkan. Pertama, mereka nak serang orang sembahyang subuh, tapi berjaya dipatahkan sebab kita solat khauf. Kita solat khauf kan, belakang berdiri, depan settlekan dulu. Depan settle berdiri, belakang buat balik. Ini kita ada solat yang ada formasi solat yang Allah benarkan. Maka tak berjaya strategi itu. Maka strategi kedua inilah yang menampakkan sedikit kejayaan mereka dalam perang Mu'tah, di mana mereka ni dapat tahu dalam Islam panglima adalah yang pegang panji, panglima adalah yang pegang bendera tu. Maka mereka akan cari pada hari ke-6 general ataupun panglima yang 3 orang ni. Mereka akan bunuh dulu sebab mereka punya pandangan psikologi tentera Islam, bila panglima mati mereka dah hilang semangat. Macam dia orang jugalah tentera kafir. Panglima habis-habis.
Tetapi tidak bagi Islam. Lalu pada hari ke-6 di Madinah, sementara itu di Madinah Nabi panggil orang Madinah. Nampak, Nabi ni dekat Madinah, peperangan dekat Jordan. Nabi panggil semua, Nabi panggil untuk khutbah, Nabi bercerita tentang perang Mu'tah as is life. Nabi ada mukjizat lah. Nabi tahu, Nabi cerita pada sahabat di Madinah, orang Madinah, apa yang sedang berlaku di Mu'tah. Nabi sebut, maka inilah hari sebenar peperangan, hari ke-6 tu. Itu hari sebenar peperangan. Sebab itulah harinya hadis Nabi tadi menjadi benar. Gugurnya tiga panglima tadi. Maka orang yang elite team Rom, mereka terus menuju pada Zaid bin Harithah yang pegang panji. Maka ramai-ramai bunuh Zaid, mati Zaid. Wafatlah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi tu, wafat di Medan Mu'tah. Wafatnya di Medan Mu'tah, gugur dia. Seperti yang Nabi suruh, kalau Zaid gugur, siapa? Ja'far. Maka Ja'far bin Abi Talib, dia angkat bendera, angkat panji, pegang dengan tangan kanan dia, berlawan dengan tangan kiri dia. Ni kualiti orang dulu, mereka boleh buat kerja dua-dua tangan. Perang boleh dua tangan. Itu orang dulu punya skill. Maka dia berperang dengan penuh semangat, kerana inilah kerja yang Nabi bagi dia, kena jaga tentera. Tetapi ternyatalah kalau dah ramai sangat cari dia, nak buat apa? Maka dicantaslah tangan kanan Ja'far, putus, pegang tangan kiri. Sekarang dia dah tak boleh lawan dah. Sekarang dia pegang bendera je. So dia pegang bendera dengan tangan kiri, dia cantas tangan kiri, habis tangan dia. Lalu dia cuba peluk dengan apa yang dia ada. Waktu ada tentera Rom, tusuk dengan tombak, panah lagi, tu lagi. Diriwayatkan terdapat tak kurang 70 hingga 90 luka pada badan Ja'far. Hancur badan itu sekalian, nak pertahankan agama Allah. Lalu dia ambil oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Maka bila Abdullah bin Rawahah ambil panji, juga dibunuh. Maka habis pada hari itu, habis ketiga-tiga panglima yang Nabi lantik. Maka tinggallah tentera Islam seketika yang pendek itu tanpa panglima. Sekejap aja. Dan Nabi SAW meneruskan penceritaan. Lalu kata Nabi SAW, maka dilantiklah, maka seorang Saif min Suyufillah pula terus ambil tugas tu. Dalam perang Mu'tah, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Saya kenal, tuan-tuan kenal siapa dia? Khalid Al-Walid. Dia baru masuk Islam. Ada sebut 3 bulan, ada yang sebut baru berapa minggu, tapi baru masuk Islam. Tahun tu dia baru masuk Islam, baru sangat. Dan dia masuk Islam, kita kena kenal siapa Khalid. Dia ni saudara Umar. Khalid ni panglima Quraisy yang sangat skillful, komando yang bertaraf elit. Dia ada skill-skill perang yang orang tak ada, dengan jasad yang kuat. Seperti mana dia boleh naik kuda tanpa pegang kuda, boleh lawan naik kuda pegang 2 pedang lawan kiri kanan. Dia boleh bunuh musuh dengan pedang musuh tu. Dia tahu macam mana musuh tebas, dia terampas tu, dia boleh tusuk. Memang hebat Khalid ni. Tapi untuk perang pertama yang dia masuk, Nabi suruh dia duduk tentera dulu. Bukan sebab Nabi tak raihkan skill dia, Nabi nak suruh dia rasa jadi tentera dulu. Dia panglima dah, Nabi nak suruh dia jadi tentera dulu. Duduk bawah Zaid, duduk bawah Ja'far, duduk bawah Abdullah, jadi tentera dulu. Maka bila dah tak ada panglima, sepakat semua tentera Islam yang masih ada ketika itu melantik siapa? Melantik Khalid Al-Walid. Siapa lagi? Dialah yang paling power. Maka Nabi sebut, dilantiklah, diangkatlah Saifun min Suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Dalam Sahih Bukhari disebut oleh Khalid, aku bawa 9 pedang dalam Mu'tah. 9 tu sekalian, semua patah kecuali pedang Yaman. Besi itulah, besi itu yang Yaman buat tu, itu besi yang sangat hebat, tak boleh patah, tak patah. Tetapi 8 pedang dia patah. Boleh bayang tak macam mana dia boleh bawa 9 pedang perang? Maknanya dia memang hebat sangat. Pedang berat tu sekalian, berat. Dan tu sekalian, maka bertempurlah Khalid memimpin tentera yang masih berbaki dengan penuh semangat, dengan skill lama dia. Seorang demi seorang tu gugur habis orang kafir. Dan dia buat formasi baru, iaitulah dia tukar-tukar formasi tentera. Tentera dia ada left wing, ada right wing, ada depan, ada belakang. Dia ada sayap kanan, sayap depan. Baju tak sama, kelengkapan tak sama. Sekejap dia tukar sini, bila tukar tu berdebu naik. Lepas tu kan lawan tukar balik. Dah lah 5 hari tu, moral Rom dah jatuh. Sebab susah sangat nak bunuh tentera Islam ni. Susah betul nak bunuh dia. Nak bunuh seorang pun susah, payah sangat. Mereka terlalu tangkas. Tiba-tiba hari ke-6 nampak ada pertukaran. Jadi mereka menyangka Madinah hantar tentera baru. Sebab
Tenaga tak berubah. Hari pertama sampai hari ke-6 sama je. Tak ada kata letih, sama berkuat semangat. Jadi pertukaran kanan kiri itu menyebabkan mereka menganggap ada tentera baru sampai, ada tentera baru sampai, ada tentera baru sampai. Mereka dah letih, mereka lari balik. Macam itulah ending perang Mu'tah. Macam tu je sekalian. Kalahnya 200,000 tentera melawan 3,000, kalah. Dan bila mereka balik tu, ada cerita panjang, tak cerita lah, ada perjanjian, ada ramai ikut Nabi. Segitu poin apa? Dalam 3,000 orang tentera Islam yang pergi Mu'tah tu, berapa orang yang syahid? Bila melawan 200,000 tentera ni, 12 orang je. 12 orang je. Lagi 2,888 tu hidup sihat walafiat. 2,988 2,988 sihat walafiat. Tak ada semua, bukan sihat lah, ada cedera, tapi 12 orang sahaja yang syahid, termasuklah 3 panglima tadi. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana hebatnya moral tentera Islam ketika itu? Apa yang buatkan mereka semangat sangat? Tengok 200,000 Rom yang dah memang expert berperang, tak ada benda pun bagi mereka ni. Kalau kita nak faham, kita kena faham hobi. Barulah kita faham perasaan tentera. Kita akan suka buat benda yang kita suka. Kalau kita buat benda yang kita suka, takkan ada istilah mengarut, takut, tak ada. Orang yang ni hobi yang bagus, saya cerita ni benda yang bagus. Orang yang suka naik basikal, cycling, dia nak bawa basikal 100 km, 200 km sehari. Kita pun yang tak bawa basikal ni tak boleh nak fikir lah. Yang cyclist dia faham dah, tapi macam mana kau bawa basikal 200 km sehari, kita pun tak boleh fikir. Orang naik gunung, jenis yang hiker dah khatam G7, setakat nuang tu naik turun balik, macam tu je. Malim gunung dia tu, dia bawa naik atas tanker, naik turun balik. Kita tak boleh fikir sebab dia buat benda yang dia suka. Sama dengan tentera Islam, mereka buat benda yang mereka nak buat. Jadi apa sahaja di hadapan mereka tak ada masalah. Letaklah apa-apa pun mereka nak buat. Mereka sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Allah sedang melihat mereka, dan mereka berharap andai kata ada rezeki, mereka nak balik, nak pulang kepada Allah di medan tersebut. Tapi hanya 12 orang sahaja yang terpilih. Semua perang, tak ramai kita mati, melainkan Uhud. Uhud pun ramai cedera berbanding mati. Nak kata tu sekalian, mahal syahid tu, mahal sangat. Syahid akhirat, dunia akhirat ni mahal sangat. Syahid perang ni terlalu ramai, terlalu mahal. Janganlah kita pergi Syria nak bunuh diri. Ada sebab tu kerajaan ada unit anti-terrorism. Bukan, mereka tak anti jihad. Jihad tu sebagai agama kita, benda penting, tapi kefahaman yang salah. Ada sebahagian anak muda yang pergi memang nak mati, memang dengan skill perang tak ada, dengan apa pun tak selesai kat Malaysia ni kan, anak isteri pun tak dijaga dengan baik, pergi sana just untuk mencari kematian. Jadi sebab tu berbezanya tentera yang Nabi bentuk dengan tentera yang salah faham. Yang betul-betul kita raikan, kita hormat mereka yang akhir zaman ini, tapi yang masa yang salah. Okay, balik pada tadi tu. Inilah kekalahan yang sangat-sangat memalukan tentera Rom. Kerana macam mana berkalah. Tuan-tuan sekalian, kekalahan ini menyebabkan mereka berdendam dengan Madinah. Lalu mereka tak puas hati, mereka buat komplot untuk serang Madinah. Inilah dia perang Tabuk. Tabuk tu ialah perang balas dendam. Tabuk juga sama seperti Mu'tah, perang dengan Rom. Puncanya Rom tak puas hati, kalah yang memalukan. Dan kau yang lagi, bukan apa, dia orangnya lagi kerana takut. Jadi bila mereka tak puas hati, ini perang budak-budak. Ni jenis yang gaduh tak settle lah ni. Macam kita kan, kalau kita orang dewasa, gaduh nak repeat ni macam budak-budak. Dah kalah-kalah lah kan. Pahlawan ni dia menang, kalah dah. Tapi yang bukan pahlawan ni dah kalah, dia buat cerita belakang. Tak boleh kita dia nak repeat. Ni macam budak-budak gaduh. Sama dengan Rom. Itu beza Islam dengan kafir. Kita mana pernah balas dendam. Perang Badar kenapa? Nak ambil balik barang yang dirampas dan dikendurikan oleh musyrikin. Bukan apa pun, nak pergi ambil balik je barang je. Perang Mu'tah kenapa? Sebab memang orang cik pasal bunuh. Dan tuan-tuan kena ingat, saya lupa nak cakap, ni penting sangat. Apa yang Nabi suruh buat kepada tentera Islam bila nak perang Mu'tah? Nabi kata, pergi cari siapa bunuh Al-Harith, seru pada Islam. Nabi suruh Islamkan dulu. Kalau mereka setuju untuk Islam, tak payah perang lah. Sebab darah mereka pun akan jadi
haram untuk kita buat apa-apa. Dan kalau mereka enggan, tuntut bela. Mana kalau mereka tak nak tolak Islam, tuntut bela. Dan itu yang berlaku perang Mu'tah. Nabi sampai ke kawasan itu, orang tu tolak je macam tu, tak nak terima Islam, barulah perang. Itu nampak satu dan lupa lagi. Khutbah Nabi SAW, dalam taklimat itu Nabi kata apa? Yang turun ayat Quran juga, jangan ada 6-7 adab. Jangan bunuh orang awam, jangan tebas pokok, jangan bunuh rahib yang berlindung di rumah ibadat masing-masing, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak. Yang itulah khutbah Nabi untuk tentera Mu'tah. Maknanya hadis tu Nabi sebut untuk melepaskan tentera Mu'tah, punyalah beradab. Nak pergi tu pergi apa? Pergi tuntut bela, tapi suruh Islam dulu. Kalau tak nak baru perang. Tapi kalau perang, jangan ni, jangan, banyak sangat jangannya. Kira perang Islam semata-mata pergi cari askar, bunuh askar tu, balik-balik. Itu je. Cari siapa bunuh Haris, sebab dia orang nak kita lawan dia, balik. Dah itu je. Kesan peperangan Islam ialah rumah tak akan roboh, kebun akan selamat, binatang tak akan dibunuh dengan sewenang-wenang, macam tu. Namun orang Rom tak puas hati, senyap-senyap mereka buat tentera lagi sekali untuk serang Madinah senyap-senyap. Dia sebenarnya bukan perang, tapi dia nak serang Madinah. Dia serang Madinah. Maka berita ni sampai, tahu sekalian, kita pun pelik, macam mana tahu spy? Datuk tahulah kan macam mana hebatnya perisikan tentera ni. Adalah cara mereka boleh hidu berita-berita yang sangat sulit. Maka spy Madinah tahu benda ni, sampailah berita tu ke Madinah bahawasanya Rom nak serang balik. Tahun yang sama, 8 Hijrah. Tahun yang sama. Ada yang kata 9 Hijrah, maknanya jarak dia 3 bulan je. Hanya beberapa bulan, mana ikut riwayat lah, 8 atau 9. Dekat sangat tempoh tu, hanya beberapa bulan antara Mu'tah dengan Tabuk. Masa tu pula tuan sekalian, masa musim panas kemuncak. Siapa pergi umrah tahulah kalau pergi bulan panas. Panas gila, panas sangat. Dah lah panas. Musim panas ialah musim tanaman dah matang untuk harvesting. Kita yang kerja gaji ni tak kisah, sebab kita ada gaji setiap bulan. Peladang-peladang dia ikut harvest, kadang-kadang 2 kali harvest tahun. Itulah duit untuk setahun. Jadi kalau dia terlepas harvest tu, apa nak makan? Ataupun siapa nak uruskan ladang? Jadi itulah kerisauan orang-orang Madinah ketika itu. Bukan kerisauan, keujian hati. Nabi panggil nak bentuk tentera Tabuk sebab Rom nak serang lagi sekali. Rom nak serang sekali lagi. Inilah perang yang menzahirkan munafik. Masa Nabi panggil tu, lebih kurang 80 lelaki jumpa Nabi SAW. Minta maaf, saya ni kebun saya tak ada siapa jagalah, anak saya tu tak ada siapa jaga, nanti macam-macam alasan. 80 orang munafik menzahirkan keengganan pergi perang. 80 orang, lebih kurang itulah. Inilah perang yang Allah sebut dalam Quran, sebahagiannya. Nanti kita ceritalah kenapa. Sebelum Nabi nak berangkat ke Tabuk, orang munafik sudah sangat kukuh di Madinah sebenarnya. Lepas tu kita kena realistik. Munafik ni sebelum masa Nabi dah berdakwah tu dah ada dah munafik. Orang yang perlu Islam kerana kepentingan. Itu definisi mudah. Mereka Islam kerana kepentingan. Maknanya mereka berpura-pura lah kepentingan. Nak ada rakan bisnes. Nabi kan ketua negara, nak ada hubungan baik dengan ketua negara. Sebab tu je mereka Islam, bukan sebab mereka nak sembah Allah. Kerana kepentingan. Jadi janganlah kita mimpi nak dapat tak ada munafik. Mustahil. Sebab Nabi masih hidup pun, depan-depan muka Nabi munafik tu jumpa Nabi, tak nak pergi. Mereka pun tak semain dengan Nabi. Bahkan mereka telah buat satu masjid, Ustaz, Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sebelum Nabi bertolak ke Tabuk, perang Tabuk Nabi pergi sekali. Mu'tah Nabi tak pergi kan? Tabuk Nabi pergi sekali. Mereka ada wakil munafik yang Nabi ada masjid, nama Masjid Quba pun ada, Nabawi pun ada, Masjid Quba lah. Jadi Nabawi, maafkan saya. Kemudian wakil munafik ajak Nabi, nanti jom solat sama-sama di masjid kami. Dirar tu istilah yang Allah berikan, bukan nama dekat
depan papan tanda, masjid yang Allah bagi nama, masjid dirar, masjid mudarat, masjid yang merosakkan orang. Mereka buat masjid, tak nak ikut masjid Nabi. Mereka tak nak ikut masjid Nabi, mereka buat masjid mereka sendiri. Jadi mereka ajak, Nabi kata nantilah balik perang nanti aku singgah. Nabi belum diberitahu tentang apa sebenarnya masjid tu. Ketika itu Nabi belum tahu. Nabi kata balik nanti aku pergi. Nabi pun berangkat ke Tabuk. Tapi nak boleh berangkat ke Tabuk ni, ya Allah, Nabi panggil. Itulah 80 orang yang bagi alasan, bagi alasan tak boleh. Tapi akhirnya ramai juga yang pergi. Kerana apa? Kerana peperangan Mu'tah menaikkan semangat Islam. Kita hebat rupanya. Tuan-tuan sekalian, berapa orang tentera Islam dalam perang Tabuk? 30,000. Ya Allah, ramai. Islam tu dah tersebar, orang yakin dengan Nabi, semakin sayang Nabi. Bila balik Mu'tah berjaya, maka kali ni perangnya 30,000 orang, subhanallah. Ramai sangat. Itu pun ada yang tak pergi sebab berat, takut ladang ni, sebab korma dah tinggal nak sentuh jatuh. Dia dah masak sangat dah, tinggal nak harvest, nak niagakan. Tapi tuan-tuan sekalian, inilah perang yang sangat susah sebab jarak antara Madinah dengan Tabuk ni kat atas kan, lalu Khaybar belah kanan, lalu sampai atas baru jumpa Tabuk kat atas. Ada 3 jalan kalau tengok Google Map. Tapi kalau ikut hadis, jarak dia lebih kurang 620 km lah. Jalan yang lebih lalu tu jalan yang ketiga. Pertama 700 km, kedua jalan jauh 800 km, ketiga jalan yang kalau ikut hadis jalan tentera ni dalam 620 macam tu lah, 620 ke 650 km. Jauh. Mana ada kereta? Tentera 30,000, mana ada unta 30,000? Maka inilah perang yang sahabat sekali lagi, kibarus sahabat utama, mensedekahkan harta yang sangat banyak. Abu Bakar, dia habiskan harta yang dia ada. Dia dah sedekah banyak kali dah. Abu Bakar tu sekalian, kenapa dia as-siddiq? Setiap kali Nabi nak perlukan sesuatu, dia akan bagi semua yang dia ada. Itu style dia. Allah, ya Rasulullah, aku ambil semua. Apa yang tinggal pada kau Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu. Itu style dia. Lepas tu ada harta balik. Dia memang kaya. Ada balik harta dia, build up. Nak pakai lagi, semua dia bagi. Dia memang macam tu. Saya memang taklah. Malu dengan Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar ni sangat tinggi sampai Nabi sebut apa? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk dunia, Abu Bakar lebih berat. Sebab antaranya sebab itu style sedekah dia. Bila perlu semua dia bagi. Dan ketika di perang Tabuk ini, harta dia dah tak banyak dah, tinggal lebih kurang dalam kalau duit Malaysia tu 100,000 ringgit, lebih kurang dalam 25,000 dirham ketika itulah. Disebutkan dalam ni 25,000 dirham dalam sirah. Kalau convert lebih kurang itulah 25 ringgit kali 4,000 dirham. 4,000 dirham maksud saya. 4,000 dirham. Mana kalau kali 25 ringgit dalam 100,000 ringgit. 4,000 dirham. Itu harta tinggal. Osman, ini dia memang kaya lah. Osman mensedekahkan 900 ekor unta. Banyak tu sekalian. Seekor unta, kalau kita pergi dekat tempat sebelah melontar tu kan, sebelum tu kan ada tempat sembelih-sembelih tu, rumah sembelih tu. Cuba tanya kat Pak Arab tu, unta ni macam mana? Dia kata unta ada banyak. Unta biasa sampai ke full spec, premium spec. Yang biasa ni orang tak buat pergi perang. Yang pergi perang ni yang tengah-tengah. Dia tak premium tapi dia kuat. Dia punya bonggol besar, simpan air banyak dan tenaga dia banyak. Unta-unta tengah-tengah ni boleh kata belah-belah ribu dah, tapi ambillah harga 8,000 lah kita kata. Tuan-tuan, 900 kali 8,000 sama dengan 7.2 juta tau. Dan Osman tak bagi unta sahaja. Osman bagi 900 ekor unta yang fully equipped, yang lengkap untuk perang Tabuk. Mana atas dia ada bag, ada air, ada makanan, ada senjata. Osman, kalau saya tanya guru saya, dia kata lebih kurang 10 juta lah. Lebih kurang dia infak untuk perang Tabuk tu, duit kita ibaratnya 10 juta. Bukan senang seorang yang berharta nak bagi perang yang memang belum tentu menang, belum tentu kalah lagi, 10 juta. Orang kaya je tahu nilai duit. Bukan senang orang kaya pun dia nak sedekah 1 juta pun dia pun fikir. Tapi ini 10 juta dia bagi gitu je. Dan banyak lagi sahabat lain, ada yang bagi ni man dan sebagainya. Abraham Affan bagi, banyaklah. Al-Auf bagi 200 uqiyah perak. Satu uqiyah perak sama dengan 40 dirham, sama dengan 10,000. 10,000 kali 200 berapa? 2 juta. Lebih kurang lah. Ini semua sahabat yang memberikan. Umar bagi separuh harta, separuh. Apa yang dia ada, separuh ambil ini untuk Tabuk. Tuan-tuan sekalian, maka berangkatlah mereka ke medan Tabuk.
yang sangat jauh itu. Perjalanan pergi Tabuk 15 hari baru sampai. Kita fikir balik, saya sebut tadi 30,000 tentera, kenderaan cuma 1,000. Sebab ada 100 ekor kuda, 100 kuda, 900 ekor unta. Jalan kaki 600 km. Disebutkan dalam sirah Rahikul Maktum, mereka bergilir-gilir. 16 orang kongsi satu binatang. Kau naik dulu, jalan 10 km, kau pula. Ya Allah, kepayah. Sampaikan tentera Tabuk dipanggil Jaisul Usrah. Ain sin Usrah, susah. Jaisul Usrah, tentera yang sangat sukar kerana perang tu jauh dan kemuncak musim panas di tanah Arab, dan tak lengkap dari segi kelengkapan. Sekadarnya 30,000 orang tapi tak lengkap. Maknanya sekadar ada sikit saja. Tuan-tuan sekalian, 15 hari baru sampai dekat Tabuk. Itu pun on the way tu, beberapa unta terpaksa disembelih kerana dah habis makanan, dah tak ada makan langsung dah. Itulah, saya tak ada masa nak cerita. Di situ berlaku mujizat Nabi, air keluar daripada sini, masak tak habis-habis, yang masak dalam kuali masak tak habis-habis, makan bubur tak habis-habis. Itulah perangnya, perang Mu'tah, antara peristiwa yang masak, ambil, semua orang boleh makan sampai kenyang, tak habis-habis. Mujizat Nabi SAW. Sebab Nabi ada sekali, air keluar sini, air keluar sini. Tetapi mereka terpaksa juga sembelih beberapa ekor unta kerana makanan dah habis. Bila sampai ke Tabuk, tempat yang mereka sepatutnya berperang dengan Rom, hari pertama tunggu, tak ada. Hari kedua tunggu, tak ada. Hari ketiga tunggu, tak ada. Rupanya sampai hari ke-10 tak ada datang. Rupanya tentera Rom tak jadi perang. Tak jadi dia. Sebab dia kata dulu 3,000 lawan 200,000, kalah kita. Tentera Rom untuk perang Tabuk cuma 40,000. Yang kedua sebut 100,000. Wallahu a'lam mana yang sahih. Dalam Rahikul Maktum 40 atau 100,000 orang. Dia kata kalau 3,000 boleh kalahkan 200,000, ini 30,000 yang buat kerja gila. Mereka tak jadi datang Tabuk, patah balik ke Rom. Tuan sekalian, maka tentera Tabuk menang tanpa bertanding. Nampak? Maka baliklah mereka ke Madinah lagi 15 hari. Disebutkan sebenarnya bukan 60 hari lah, 50 hari. 30 hari pergi balik tu 15, dan lebih kurang 15 hari berada di Tabuk. Jadi maknanya hampir 2 bulan masa habis untuk Tabuk. Tapi Allah hadiahkan kemenangan tanpa peperangan, menang terus. Tak jadi Rom nak serang, tak jadi dia. Tahu ramai gila, tak jadi dia. Terus sekalian, maka balik ke Madinah, malu-malu Allah lah yang takut pergi perang tadi. Yang tak nak pergi perang 80 orang munafik tu bukan apa, takut mati, risau mati, sayang tak harvest tanaman, itu je. Tiba-tiba tentera balik, tengok sihat walafiat, satu cala pun tak ada, sihat, malu-malu Allah dia orang. Jumpa balik Nabi SAW, bagi alasan yang sama, tak malah tahniahlah balik, dah balik. Oh, munafik begitu perangai dia. Orang suruh buat, dia tak nak buat. Orang dah siap, dia puji pula. Ini perangai orang-orang yang bahaya dalam masyarakat kita. Suruh buat tak buat, komen je pandai. Ini orang yang sangat bahaya. Dia balik-balik, oh tahniah bagus-bagus, dia lebih-lebih pula, bagus-bagus. Dalam 80 orang itu ada 3 orang yang bertaubat, maknanya yang betul-betul minta maaf. 77 tu alasan, tapi 3 orang sampai Allah turunkan ayat, wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Yang sampai habis ayat tu, surah Taubah tu. Maka diceritakan Allah turunkan ayat, Allah Ta'ala marah sungguh dekat munafik ni, kecuali 3 orang yang berjumpa Nabi dan memohon maaf dan bertaubat. Siapa dia? Ka'ab. Kan ada 3 orang, Murarah dan sebagainya. 3 orang ini jumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, minta maaf, dan Nabi menghukum mereka dengan cara memulaukan mereka selama 50 hari. 40 hari tu tak ada siapa-siapa beli barang kat dia, jual barang kat dia, layan, buat tak tahu je. Dan pada hari 10 hari terakhir tu Nabi halang isteri mereka bersama dengan mereka. Mereka tak boleh tidur dengan isteri. Dah lebih kurang 50 hari. Tu Allah kata hatta idza daqat alaihim anfusuhum, rasa dunia sempit sebab sebulan lebih mental ni dah nak pecah, tak ada siapa-siapa nak cakap, tak ada siapa-siapa nak layan. Akhirnya Allah beritahu Allah telah maafkan mereka, taubat, maka jadilah mereka orang yang baik. 3 orang ni Allah maafkan.
Sama juga seperti Allah maafkan tentera Uhud yang lari tu, yang tinggalkan bukit tu Allah maafkan. Jangan kita cerca, tak boleh. Yang tinggalkan bukit pemanah tu Allah telah maafkan. Allah telah maafkan mereka yang tinggalkan bukit pemanah tu. Jangan kita kata apa pun, tak, mereka sahabat radhiyallahu anhum, Allah telah maafkan. Sama dengan 3 orang ni, dia memang poyo masa mula, tapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah Taala menerima. Balik pada tadi tu sekalian, Nabi janji nak pergi Masjid Dirar. Allah turunkan ayat selepas ayat tadi tu, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, sampai habis panjang ayat tu, fihi rijalun sampai habis. Allah kata jangan semayang. Jangan semayang. Maka sampai di satu tempat Nabi telah mengarahkan sahabat untuk runtuh dan bakar Masjid Dirar. Allah beritahu masjid ini kufran, dibina atas dasar nak mengingkari Allah, wa tafriqan bainal mu'minin, nak memecah-mecahkan orang Islam, sampai habislah. Dan Allah kata jangan semayang. Masjid yang layak kamu semayang, mana kalau nak semayang juga, mana? Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum, masjid yang diasaskan atas dasar takwa pada hari pertama. Sejak apa? Masjid Quba. Betul lah, Masjid Quba, masjid yang Allah sebut dalam Quran, tapi bukan nama Quba. Allah sebut macam itulah, masjid yang diasaskan atas dasar takwa sejak hari pertama, sejak awal. Siapa yang pergi Quba, ziarah di Madinah, solat 2 rakaat tu sama dengan 1 umrah. Masjid tu cantik kan? Masjid tu cantik, cuma banyak tek burung kat atas tu sebab dia putih. Tapi masjid tu ada rasa lain bila semayang, sebab masjid tu Nabi buat, itu masjid pertama yang bila sampai itu masjid pertama. Dan masjid tu ni parking bas, ni ada tanah lapang, ni ada kedai, belakang tu ada telaga Inzik kan. Telaga Inzik ni telaga yang Nabi pernah singgah, lalu Nabi, orang minta tolong, Nabi ludah dalam telaga tu, dan telaga tu mengeluarkan air yang sangat banyak dan sedap sampai sekarang. Ya Allah, air mata air dia banyak sangat. Bir Inzik, telaga Inzik. Tapi dia buka ikut dia Arab lah. Kita datang dia tutup, dia nak buka dia buka, dia penat dia tutup balik, macam tu. Tapi saya dapatlah, baru ni saya pergi dapat lagi masuk ke telaga Inzik, alhamdulillah. Ada tempat Nabi solat dengan sahabat di situ. Nak kata sekalian, itulah ibrah perang Tabuk. Okey, apa ibrah yang ada banyaklah. Lepas bila dah menang tu, maka berduyun-duyun masuk Islam. Berduyun-duyun kawasan-kawasan yang selama ini bernaung bawah Rom. Rasa Rom hebat sangatlah, Arab-Arab musyrik ni. Tapi dia dengar berita ini, mereka terus berbai'ah dengan Nabi SAW, bayar jizyah. Mereka tak Islam, cuma mereka setuju untuk berada di bawah kekuasaan Madinah, tunduk bawah Nabi SAW. Maka semua ni di bawah Madinah. Bila ada orang kafir yang jizyah kepada Islam, dia sama standard dengan kita. Kafir zimmi lah. Darah mereka tak boleh kita ambil, harta mereka tak boleh kita ambil. Dari segi itu, dari segi jaminan keselamatan, mereka kafir tapi jaminan tu sama. Tak boleh ambil harta, tak boleh bunuh dia, tak boleh apa semua, tak boleh, dijamin oleh Islam, kerana mereka setuju untuk berada di bawah kerajaan Islam. Mereka tak kafir, cuma status keselamatan sama. Mereka tak boleh diapa-apakan. Kalau siapa usik dia, kita tolong dia. Itu sistem Islam. Punyalah baik agama Islam ni. Punyalah tak resis. Punyalah Islam tak memaksa kamu nak tukar agama. Tapi kalau kamu setuju duduk bawah Islam, bawah kerajaan Islam, kita jaga awak. Siapa usik awak, kita tolong. Macam itulah keselamatan yang Allah jamin kepada mereka. Terus sekalian, itulah Quba. Okey, saya nak simpul, dah habis masa, dah terlebih sikit ni. Ada seorang watak yang kita nak cerita, pengajaran terbesar lah. Nama dia Khalid Al-Walid tadi. Khalid ni selepas Mu'tah, dia masuk hampir semua perang, dia masuk. Dan semua perang yang dia masuk tu semua menang. Dialah yang memenangkan Islam sampai dapat gelaran Saifullah Al-Maslul. Allah ada banyak pedang, maksudnya ada banyak panglima di sisi Allah. Tapi Khalid ni dia lain sikit, dia lain macam. Namun walaupun dia memenangkan banyak sangat peperangan Islam, especially selepas Mu'tah itu, adakah dia mati syahid di medan perang? Tak. Dia sakit dan dia mati sakit. Dia tak dapat syahid yang syahid dia tak dapat syahid di medan. Walaupun dia lah yang memenangkan tentera Islam, dia tak dapat syahid di medan. Mahal syahid tu. Ketangkasan, kehebatan dia pun, dia tidak dapatlah yang tu. Dia Khalid mati kerana sakit, dan dia mati di atas katilnya lah. Dia mati dia secara tenang lah, maknanya bukan mati di medan perang. Terus sekalian, Nabi sendiri pun wafat kerana kesakitan. Maknanya
cara mati tu janganlah kita sempitkan sangat. Jangan kita nak memburu syurga dengan semata-mata saya nak pergi Syria sana. Jangan. Bagus kalau nak pergi tu silakan. Bantulah tentera Islam di sana, bagus. Tapi jangan sempitkan cara mati inilah yang paling baik, yang lain tak baik, tak boleh. Kerana ada orang yang mati dalam sujud, alhamdulillah. Tapi jangan nafikan orang mati kat katil tu tak bagus. Bagusnya imam kita mati dalam sujud, bagusnya. Tapi yang mati kat katil tak bagus. Khalid pun kat katil, Nabi pun dekat rumah. Maka jangan kita beza-bezakan orang dengan punca kematian. Janganlah. Sebab kita banyak sangat tengok cerita TV, kan, baca mastika banyak sangat. Yang ni mati bagus kat tanah haram, yang ni kesian kat Jeddah mati kat tanah halal. Janganlah kita menghukum-hukum, sedangkan semulia-mulia Khalid pun dia tak dapat. Walaupun dia radhiyallahu anhu, walaupun dia itu dijamin syurga oleh Allah melalui lisan Nabi SAW, dia pun tak termasuk dalam kalangan syuhada. 84 perang, cuma ada berapa je syahid, 300 lebih, tak ingat pula saya, dah terlupa dah berapa bilangan syahid. Tak ramai pun syahid, orang Islam yang syahid sejak awal perang Badar sampai habis, tak ramai. Dan Khalid tak termasuk dalam tu. Dia mati dengan secara biasa, kematian yang mulia secara biasa. Maka tuan sekalian, jangan sempitkan kita punya fikiran dengan mati yang paling bagus, mati perang. Yang lain pun bagus juga. Islam ini hidupnya mulia, matinya dimuliakan. Hidup mulia, kalau mati dimuliakan, dua-dua okey. Jadi semoga itulah yang dapat kita bincang pada hari ini. Jadi kita pernah sehebat inilah. Islam pernah sehebat ini, pernah hebat ini. Jadi kita rugilah kalau kita biarkan budak-budak tempat kita ni. Pak saya pun, saya buat apa yang termampulah. Kita biarkan dia ikut arus, berjoget depan kamera, habiskan masa dengan game, rugilah. Sebab mereka hebat sebenarnya. Kita pernah berada di tahap itu, di tahap orang Rom tahu. Rom tu ibarat Rusia lah. Maknanya siapa nak kacau dia? Siapa nak kacau Rusia? Siapa nak kacau North Korea? Kalau siapa nak cari pasangan dia? Sama dengan Rom. Tapi Nabi selamba je. Nabi tak kira, pergi je. Nabi pergi je hantar tentera, menang. Dahkan ke Tabuk, menang Tabuk tanding. Kita pernah di tahap itu, sampai musuh pun segan. Lalu setelah perang salib berlaku kan, setelah zaman Osmaniyah, orang-orang kafir tahu satu-satunya cara nak runtuhkan Islam bukan dengan peperangan. Mereka tak pernah kalah. Satu-satunya cara untuk menang dengan Islam ialah membunuh bakal tentera mereka. Tentera yang ada memang tak boleh lawan. Badar menang, ini menang, itu menang belaka. Perang salib semua menang, hampir semua menang. Berapa tahun Islam memang bertahan sampai habis tentera salib. Ternyata tentera Islam tak boleh dikalahkan. Satu cara je boleh kalah Islam apa dia? Kita jangan benarkan ada tentera baru, mana mereka bunuh generasi yang sekarang dengan cara yang remote. Dari US mereka rosakkan anak kita. Bukan dia tak jajah pun. Macam dulu-dulu dia kena datang sini. Zaman British dia kena masuk sini untuk Kristiankan orang. Sekarang tak perlu. Daripada US boleh buat, daripada Israel boleh buat, daripada Indonesia boleh buat, daripada rumah. Anak kita rosak dengan skrin ni, aib sungguh lah. Jadi kita sebagai orang masjid ni, tuan sekalian, buatlah apa saja. Saya tahu sini banyak, buatlah apa saja untuk membetulkan benda ni sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu. Pertolongan Allah akan datang ikut kehendak Allah, tapi juga bergantung pada keyakinan kita pada Allah. Saya ni tuan sekalian baru ditawarkan jawatan oleh KPM lah, jadi cikgu. Siapa, kalau cikgu ni kita risaukan nak kena hantar kat mana, betul tak? Saya boleh menung, kalau kena hantar jauh-jauh ni susah juga ni. Saya punya Allah, tolonglah aku bagi sekolah dekat-dekat. Jadi saya minta ke Allah 3 sekolah. Saya minta, maksudnya dekat dengan saya lah. SMKA Mahat Hamidiyah, saya dekat The Mines. Pergi Hamidiyah tu tak jauh lah, dekat. Ya Allah, ataupun Smart Kajang, maknanya dia jauh sikit tapi sekolah agama lagi. Ataupun Semar Putra, SMKA Putrajaya, jauh tapi Putrajaya reasonable. Ya Allah, jangan bagi aku Kelang, jangan bagi aku Salak Tinggi jauh-jauh, aku tak nak ya Allah, aku ni jangan ya Allah. Semalam saya tazkirah, ni tajuk ni lah saya tazkirah. Saya kata pengajaran paling besar ialah yakin pada pertolongan Allah. Terkala Jumaat habis tazkirah pukul 1 azan nak azan, saya berhenti tazkirah, ada orang mesej saya semalam hari cek tempat penempatan. Ustaz dah cek belum? Belum pula. Masa tengah azan Jumaat tu saya cek, buka-buka senyum saya dengan air mata. Sebab Allah bagi saya posting. Tuan-tuan kat mana? Kat sebelah rumah saya. Ni masjid saya, sebelah tu ada sekolah SK Taman Sekolah Besi Indah. Saya posting kat situ, kat sebelah rumah.
Saya tak jangka Allah tolong macam tu. Saya jangka Allah tak, ya Allah bagi aku sekolah yang kat sana tu, sebab dia tak jauh sangat. Ataupun yang dekat sana tu jauh tapi dekat, ataupun yang dekat sana jauh reasonable. Allah bagi saya sebelah rumah. Yakinlah pada nusrah, pada Allah, minta betul-betul, ya Allah, seperti mana Allah membantu tentera Tabuk dan Mu'tah boleh menang, apalah sangat kes kita yang kecil-kecil ni juga Allah boleh bantu atas sangka baik kita dengan Allah. Tapi saya yakin ia juga doa mak saya. Mak saya kan ada anak baby kan, mak saya pun bila saya cerita saya nak kena posting, dia risau. Dia kata dia doa siang malam supaya anak saya yang baby tu senang jaga. Jadi itulah kekuatan doa seorang ibu barangkali. Maka siapa ada ibu, jagalah baik-baik. Doa mereka sangat mahal. Siapa yang dah tak ada ibu, hadiahkanlah sebanyak-banyaknya untuk arwah di dalam kubur dengan amal-amal sedekah yang seumpama, kerana doa mereka sangat mahal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.